The key to a better future has always been at our fingertips. All we need to do is reach for it. Achieve a healthier body by consuming probiotics. Improve our agriculture with microbes. Save our polluted environment through bioremediation. Battle viruses using vaccines developed with animal tissue culture. Invent renewable bioenergy from plants and waste. Utilize every inch of a plant to make sustainable biofuels and bioplastics. Bioprocess makes all of this possible. Bioprocess allows us to reach above and beyond and unlock all of nature's potential. Join us and create a better future now. Indah bermalam, seawan siang, berarak di celah pohon ara, pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Sebelum saya mulakan program, sembang santai kemasukan pelajar ke program Sarjana Muda, Teknologi Kejuruteraan Bioproses, Pusat Pengajian Teknologi Industri atau dikenali sebagai PPTI, University Sains Malaysia dengan kerjasama Unit Kaunseling dan Psikologi, Kolej Metropolitan Pulau Pinang. Sukanya untuk saya ingatkan kepada semua penonton, terutamanya para pelajar yang kita sedang bersiaran langsung dengan menggunakan platform StreamYard. Mohon perhatian, minta kerjasama, majlis akan bermula sebentar lagi. Yang berbahagia, Tuan Nur Hisham bin Samsudin, Ketua Jabatan Sains Kolej Metropolitan Pulau Pinang. Yang berbahagia, Dr. Muhammad Hafizi Abu Bakar, Pengerusi Rancangan Teknologi Kejuruteraan Bioproses PPTI Universiti Sains Malaysia. Yang berbahagia, Dr. Muhammad Ashraf Kasim, Pensyarah Kanan Teknologi Kejuruteraan Bioproses PPTI Universiti Sains Malaysia. Yang berbahagia, Dr. Siti Balkis Zulfikar, Pensyarah Kanan Teknologi Kejuruteraan Bioproses PPTI Universiti Sains Malaysia. Yang berbahagia, Dr. Nurhawani Salikin, Pensyarah Kanan Teknologi Kejuruteraan Bioproses PPTI Universiti Sains Malaysia. Yang berbahagia, Dr. Nurin Suliani Maknayan, Pensyarah Kanan Teknologi Kejuruteraan Bioproses PPTI Universiti Sains Malaysia. Yang berusaha Encik Rozani bin Hajidin, Ketua Unit Kaunseling dan Psikologi, Kolej Metropolitan Pulau Pinang. Tuan-tuan dan puan-puan serta para pelajar yang saya kasihi sekalian. Baiklah, bagi memberkati majlis kita pada petang ini, marilah bersama-sama kita menadah tangan membaca umul kitab Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dihormati sekalian, takkan sempurna alu tanpa lesunya. Dayung juga tidak berguna tanpa perahunya. Tidak enak hidangan tanpa pemanisnya. Tidak mudah seandainya majlis seindah ini tiada yang berbicara. Dengan ini, majlis ini mempersilakan Tuan Nur Hisham bin Samsudin, Ketua Jabatan Sains Kolej Metropolitan Pulau Pinang, selaku wakil pihak Kolej Metropolitan Pulau Pinang untuk memberikan ucapan sepatah dua kata. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Penghujung Majlis, Puan Intan Azrina yang berusaha, Dr. Muhammad Hafizi Abu Bakar, Pengerusi Rancangan Teknologi Kejuruteraan Bioproses PPTI USM, yang berusaha Dr. Muhammad Ashraf Kasim, Pensyarah Kanan Teknologi Kejuruteraan Bioproses USM, Dr. Siti Balkis Zulfigar, Dr. Nurhawani Salikin, Pensyarah Kanan Teknologi Kejuruteraan Bioproses, Dr. Nurin Suliani Maknayan, Pensyarah Kanan Teknologi Kejuruteraan Bioproses, Dr. Muhammad Hafizi Abu Bakar,
Ketua Unit Kaunseling KMPP serta para pelajar yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berjumpa secara dalam talian pada majlis ilmu pada petang ini. Saya mewakili pihak pengurusan khususnya daripada Kolej Matrikulasi Pulau Pinang mengucapkan jutaan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak USM khususnya Fakulti ataupun Pusat Pengajian Kejuruteraan Bioproses. Saya pada dasarnya adalah alumni USM jugalah, tapi dah lama ni doktor. Saya tengok doktor-doktor ni semuanya muda-muda belaka. Saya ni dah grad tahun 2000, adalah fakulti daripada kimia, fakulti kimia analitis. Jadi saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada doktor-doktor semua yang sudi membantu para pelajar program matrikulasi khususnya Kolej Matrikulasi Pinang dalam menerangkan sedikit tentang kejuruteraan bioproses. Untuk makluman doktor dan anak-anak pelajar, sekarang ni adalah musim para pelajar matrikulasi asasi dan tingkatan 6 untuk mengisi borang UPU. Jadi bagi saya sangat bersesuaianlah waktu dan masanya, ketikanya untuk kita sama-sama mendengar majlis ilmu pada petang ini khususnya kepada kejuruteraan bioproses. Dan bagi saya yang telah lama meninggalkan alam pekerjaan ni, last kali tahun 2002 kilang farmasi dan jadi mungkin berbagai-bagai perubahan yang berlaku di dalam bidang pekerjaan ni lah. Jadi saya mengalu-alukan perkongsian ilmu pada petang ini, dan saya juga mengucapkan jutaan terima kasih yang tak terhingga kepada unit kaunseling KMPP, Ketua Unit Encik Rozaini kerana betul-betul lumus memastikan bahawa perjalanan program pada petang ini berjalan dengan lancar, dan kita harap bersama-sama agar semua para pelajar dapat mengambil kesempatan daripada majlis ilmu kita pada petang ini. Jadi sekali lagi saya mewakili pihak pengurusan mengucapkan jutaan terima kasih banyak kepada pihak USM, terutamanya kepada doktor muda-muda kita ni kerana berkeinginan untuk berkongsi ilmu kepada semua pelajar program matrikulasi. Saya berharap program pada petang ini dapat memberi manfaat yang banyaklah kepada semua para pelajar program matrikulasi. Sekali lagi saya mengucapkan mewakili pihak pengurusan mengucapkan jutaan terima kasih kepada unit kaunseling KMPP dan pihak USM. Sekali saya cukuplah setakat ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Tuan Nur Hisham bin Samsudin di atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, tanpa melengahkan lagi masa, dengan ini saya mempersilakan panel pertama yang berbahagia Dr. Muhammad Hafizi Abu Bakar, pengurusi rancangan teknologi kejuruteraan bioproses PPTI USM, menyampaikan slot sesi 1 iaitu berkaitan program sarjana muda teknologi kejuruteraan bioproses dengan kepujian. Dipersilakan Doktor. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak KMPP kerana memberi ruang dan peluang kepada kami di Universiti Sains Malaysia, secara spesifiknya Pusat Pengajian Teknologi Industri, untuk berkongsi maklumat dan info berkenaan dengan salah satu program sarjana muda yang ditawarkan di Universiti Sains Malaysia, iaitu program Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Bioproses dengan kepujian. Dan saya mewakili pihak USM dan juga mewakili pihak dekan berbesar hati dengan kesempatan masa yang ada ini supaya kami dapat melakukan perkongsian bersama pelajar-pelajar matrikulasi. Kerana seperti yang kita sedia maklum, pelajar lepasan matrikulasi, pelajar lepasan asasi, pelajar lepasan STPN dan setara merupakan salah satu feeder ataupun kumpulan terbesar yang mewakili
yang masuk ke pengajian IPTA yang menyambung pengajian dalam program Sarjana Muda. Jadi melalui perkongsian ini insya-Allah para pelajar, terutama pelajar matrikulasi boleh melihat peluang-peluang program-program yang sedia ada yang ditawarkan di Universiti Sains Malaysia, secara spesifiknya program kami iaitu program teknologi kejuruteraan bioproses. Dan juga untuk makluman bersama juga, program ini bermula pada tahun 2008 dengan menggunakan nama teknologi bioproses. Kemudian pada tahun 2020 program ini telah dinaik taraf menjadi program teknologi kejuruteraan bioproses dengan mendapat akreditasi daripada Lembaga Jurutera Malaysia iaitu Board of Engineer Malaysia. Okey, InsyaAllah saya akan melakukan sedikit akan berkongsilah penerangan berkenaan dengan program ini selanjutnya. Okey, sedikit perkenalan berkaitan dengan USM. Okey, USM seperti yang kita sudah maklum, saya rasa ramai yang tahu, ramai yang dah kenal nama USM ni. Kami di USM mempunyai tanggungjawab, mempunyai komitmen yang cukup besar terhadap pembangunan negara, bukan sahaja di peringkat negara saja, bukan saja di Malaysia sahaja, tapi di peringkat global. Kita juga mempunyai tanggungjawab yang besar untuk menjadi salah satu hub pendidikan, menjadi salah satu paksi penyelidikan di peringkat global dan juga menjadi pemacu ekonomi. So USM secara kalau mengikut sejarahnya, kita ditubuhkan pada tarikh 1 Jun 1969. Kita antara universiti tertua selepas Universiti Malaya, dan kita juga mendapat satu pengiktirafan branding iaitu Apex University, Accelerated Program for Excellence. Kita the only one, USM is the only one yang mendapat pengiktirafan ini, dan sehingga ke hari ini kami hanya satu-satunya universiti di Malaysia yang mendapat branding Apex. Dan kita juga adalah salah satu daripada universiti penyelidikan daripada 5 universiti IPTA di Malaysia. Kita mempunyai lebih daripada 30,000 pelajar yang meliputi pelajar pra-siswazah, pasca siswazah dan sebagainya. Kita mempunyai 10,000 staf dan juga kita mempunyai lebih daripada 50 pusat tanggungjawab ataupun PTJ yang meliputi pusat pengajian dan juga pusat penyelidikan. Okey. Dari segi numbers ataupun bilangan, setakat hingga hari ini daripada tahun 1972 kita telah menghasilkan lebih daripada 180,000 graduan yang meliputi secara tahunan pelajar graduan USM yang bergraduasi adalah lebih kurang 6.5 ribu dan juga beberapa kursus yang mendapat pengiktirafan top 200 sebanyak 14 program atau 14 kursus. Dan bercakap tentang graduan kita ini juga, kita melihat berapakah salary ataupun gaji pelajar kita bila mereka start bekerja dan sebagainya, di dalam range 2,000 ke 3.5 ribu. Ini adalah average sahaja secara kasarnya. Dan dari segi ranking di dunia, kita berada di ranking 147 daripada 1,400 lebih universiti di dunia. Itu dari segi perangkaan fact and figures. Dan juga saya juga ingin berkongsi dengan pelajar-pelajar matrikulasi tentang graduan-graduan USM yang bekerja. Secara keseluruhannya, secara average-nya, seramai 31% graduan USM bekerja di local company, dan seterusnya 23% bekerja di government sectors, multinational, self-employed, NGO, statutory bodies, family employment dan juga DLC. Ini secara kasar dan of course dia akan berbeza mengikut program. Ada setengah program yang kemungkinan lebih banyak yang bekerja di government sector dan sebagainya. Okey, seterusnya saya nak bercerita sedikit saja tentang Pusat Pengajian Teknologi Industri. So kalau sesiapa pelajar matrikulasi yang pernah pergi ke USM, kemungkinan juga pernah ternampak di signboard Pusat Pengajian Teknologi Industri ini. So Pusat Pengajian Teknologi Industri ini bermula dengan Pusat Pengajian Sains Gunaan. Kalau macam Encik Asran, dia adalah USM graduate. Saya rasa kemungkinan dia lebih tahulah sains kimia pun dekat saja dengan Pusat Pengajian Teknologi Industri ni.
So yang pertama dia bermula dengan Pusat Pengajian Sains Gunaan, kemudian pada tahun 1986 ditukar kepada nama Pusat Pengajian Teknologi Industri melihat evolusi program-program yang berlaku kan. So buat masa sekarang kami menawarkan 4 akademik program di peringkat ijazah sarjana muda, iaitu Teknologi Kejuruteraan Bioproses, iaitu program yang akan kami terangkan, Teknologi Makanan, Teknologi Biosumber dan Teknologi Persekitaran. Okey, so sini saya just nak berkongsi lokasi tempat bangunan teknologi bioproses. Okey, so di sinilah di makmal semuanya akan berada di sini, di bilik pensyarah juga ada berada di sini. Yang ni di bahagian atas Pusat Pengajian Teknologi Industri ya. Okey, so kita pergi ke main discussion ataupun main point of kita punya perkongsian pada hari ini, iaitu ijazah sarjana muda teknologi kejuruteraan bioproses dengan kepujian. So apa itu teknologi kejuruteraan bioproses? Okey, saya rasa adik-adik ataupun pelajar kolej matrikulasi pernah mendengar perkataan biologi, bioteknologi, mikrobiologi, biokimia dan sebagainya kan. Dan kemungkinan juga ada juga yang pernah mendengar perkataan bioproses. Jadi secara amnya, okey, teknologi kejuruteraan bioproses ni dia ada 3 patah perkataan kat sini kita tengok bioproses, engineering dan teknologi. Jadi bioproses ni okey, kita boleh definisikan sebagai satu proses di mana kita menggunakan living cells organism. Sama ada the whole cells tu ataupun komponen yang dalam sel tu, cell components tu untuk menghasilkan sesuatu produk ataupun untuk affect the desired physical or chemical changes. Itu definition secara general untuk bioproses. Kemudian engineering adalah something yang related to design and the development, the process, the manufacturing of the product from the biological material. And the last term is the technology. So teknologi ni adalah something yang applied and something yang hands-on and something yang berbentuk yang kita deal dengan scientific and industry methods and their practical use in industry. So combining these 3 terms, bioprocess, engineering, technology, so basically apa yang kursus ini tawarkan adalah satu kursus yang menyediakan pelajar ataupun pelajar yang berminat ke arah nak mengetahui tentang pengetahuan dan juga kemahiran yang berkaitan dengan teknologi untuk menghasilkan bioproduk dari segi perspektif industri. Jadi kita nak pastikan pelajar-pelajar daripada program ini boleh melihat penghasilan produk-produk bioproses dari segi perspektif industri. Bila bercakap tentang industri, sudah tentunya penghasilan produk itu dalam keadaan scaling up, dalam keadaan yang banyak. Sebab bila kita buat eksperimen di makmal dan sebagainya, kita bercakap dalam konsep makmal. Jadi penghasilan dia hanya tertakluk kepada makmal sahaja. Tetapi dalam program ini kita melatih ataupun mengajar pelajar macam mana hendak menghasilkan produk pada masa sama yang boleh dimarketkan di peringkat industri. Itu secara definisinya untuk program untuk kursus ataupun program bioprocess engineering technology. Okey, so secara dari segi definisi dan sebagainya, of course kalau kita tengok dekat Google dan sebagainya, bermacam-macam definition apa itu bioprocess, apa itu bioprocess engineering technology kan, dan what bioprocess engineering technologies do. So ini adalah salah satu contoh-contoh lah yang saya boleh kongsikan. Contohnya adalah vaksin, penghasilan vaksin dan sebagainya. Saya rasa waktu COVID ni semua orang tahu semua vaksin ni memang kita kena ambil semua orang kena ambil, dan juga waktu COVID-19 lah kita boleh nampak bagaimana peranan dan juga kepentingan vaksin ni. Tapi tahukah adik-adik pelajar matrikulasi sekalian bagaimanakah penghasilan vaksin itu sendiri? Penghasilan vaksin itu menggunakan teknologi kejuruteraan bioproses. Starting daripada raw material sehinggalah kita mendapatkan vaksin. Itulah proses yang berlaku yang memerlukan ilmu dan pengetahuan kemahiran bioproses. Nanti penceramah-penceramah kita nanti akan terangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan cara penghasilan dan sebagainya. Okey,
Dan saya juga ingin berkongsi tentang kemungkinan ada juga adik-adik pelajar matrikulasi ingin bertanya apakah perbezaan di antara bioprocess engineering teknologi ni dengan biotech, dengan bioprocess engineering. Okey, so ini adalah persamaan dan juga perbezaan. Kalau kita lihat kat sini kan, teknologi kejuruteraan bioproses dan juga kejuruteraan bioproses hampir sama kan, komponen-komponen yang belajar, komponen-komponen yang khusus-khusus yang diambil dari segi industry skill, reactor design dan juga beberapa komponen khusus kan. Tetapi dia ada sedikit ataupun perbezaan di antara teknologi kejuruteraan dengan kejuruteraan. Okey, secara amnya saya boleh katakan kalau bahagian engineering dia lebih memfokuskan kepada theoretical terhadap fundamental, terhadap solving the complex problems. Tetapi kalau engineering teknologi dia lebih ke arah applied science, iaitu lebih hands on kan. So jadi dia lebih kepada practical. So kita tengok kat sini engineering dan engineering teknologi, kalau kita tengok dekat table ni yang saya tunjukkan di sini juga kan, engineering ni kita tengok dia lebih kepada development of the new technology. So they propose the solutions, they come up with the idea, then the engineering technologies akan apply this idea. Okay, dia lebih kepada hands on, dia lebih kepada practical. Jadi engineer provide the idea, provide the solutions, the engineering technologies will use that particular idea or solution from the engineer untuk apply dalam industri. Okay, so we are like macam orang yang melakukan ataupun memastikan idea itu dapat dilaksanakan. Itu perbezaan di antara engineering and engineering technology. So nak relate balik dengan bioprocess engineering teknologi dan bioprocess engineering, itulah perbezaan dia yang boleh saya kongsikan bersama adik-adik ataupun pelajar di kolej matrikulasi. Okey, so ini adalah produk-produk bioprocess lah yang saya boleh kongsikan. Nanti penceramah yang seterusnya akan lebih menerangkan dengan lebih detail lah, lebih lengkap macam manakah produk-produk yang dihasilkan sebagai antibiotik, hormon, vaksin dan juga beberapa produk makanan dan juga produk biojisim seperti biofertilizer, biodiesel and bioethanol. Okey, so secara tuntasnya curriculum design untuk teknologi kejuruteraan bioproses ni adalah multidisciplinary. So kita merangkumi subjek biologi, chemistry, mathematics, pharmaceutical, engineering, environment and industrial processing. Jadi kepada adik-adik pelajar kolej matrikulasi, jika anda minat khusus-khusus yang macam ni jadi program ini adalah sangat bersesuaian kerana dalam khusus ataupun curriculum design yang kami buat ini, yang kami tawarkan ini, dia ada meliputi subjek-subjek ataupun khusus-khusus ini. Jadi kurikulum yang disediakan bertujuan untuk menghasilkan pelajar yang lebih kreatif, inovatif, but at the same time inventive untuk mengetahui tentang bioprocessing ini secara upstream dan downstream dan juga cara penghasilan ini menggunakan bahan-bahan daripada biologi. Okay, so ini secara general career path yang boleh ataupun kejayaan yang boleh dicuburi oleh pelajar ataupun graduate daripada program teknologi kejuruteraan bioproses, research officer, cell biologist, QA and QC engineer and pharmaceutical production. Nanti penceramah akan lebih memfokuskan kepada bidang masing-masing, apakah kejayaan yang boleh dicuburi oleh adik-adik pelajar kolej matrikulasi. Okey, so daripada situ sekian saja daripada saya secara tuntasnya tentang penerangan tentang apa itu teknologi kejuruteraan bioproses. Jadi kalau ada apa-apa soalan, okey, boleh terus direct di chat box lah tim saya akan cuba menjawab lah dan berkongsi lah secara santai lah berkenaan dengan program ini. Jadi saya serahkan kembali kepada pengacara majlis, Cik Intan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Dr. Hafizi atas perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Berikutnya, saya mempersilakan panel kedua yang membahagia Dr. Muhammad Ashraf Kasim, pensyarah kanan teknologi kejuruteraan bioproses, menyampaikan slot sesi 2 iaitu berkaitan bidang tujahan dan kerjaya teknologi kejuruteraan
bioproses, tenaga dan bio-GC. Dipersilakan. Assalamualaikum Dengan warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dengar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Muhammad Ashraf Kasim, iaitu salah seorang pensyarah di di um, Bioprocess Technology Division, ataupun sekarang kita dah tukar kepada Bioprocess Engineering Technology Division di Pusat Pengajian Teknologi Industri USM. So saya dah macam consider ditugaskan untuk memberi sedikit maklumat berkenaan ataupun berkongsi berkenaan dengan salah satu bidang tujahan dan kerjaya teknologi kejuruteraan bioproses, be more specific on the tenaga dan biodiesel, or in English kita panggil energy and also biomass. Seperti yang kita tahu sebelum ni, saya tak pasti berapa ramai pelajar-pelajar yang dah masuk. Kalau pelajar tengok di slide yang saya tayangkan, kita dapati bahawa sekarang keadaan di mana pengeksploran ataupun how you say, it's a exploration of new energy, di mana sekarang kebanyakan kita bergantung kepada fossil fuel dan menggunakan ilmu daripada bioprocess engineering technology, kita akan bergerak ke hadapan iaitu dengan mencari ataupun mengeksplor new energy berdasarkan kepada biologi punya biologi punya material. And one example kalau kita tengok dalam slide tu, kalau adik-adik tengok dekat atas tu adalah, for example, sekarang kita panggil renewable energy daripada solar, and some of them is daripada wind turbine ataupun tenaga menggunakan angin, kincir angin. Dan kalau adik-adik tengok ada yang kat bawah tu yang macam balloon tu adalah kita panggil carbon biogas methane production daripada waste. Dan ini adalah antara sumber tenaga baru yang akan diterokai di masa hadapan. So kami di bahagian bioprocess engineering technology berperanan untuk memberi ilmu terutamanya macam mana kita nak menghasilkan tenaga baru di kemudian hari, di mana dia akan membantu ataupun kita tak consider sebagai menggantikan, dan mungkin kita hanya to support or partially replace some of the current energy we call it with renewable energy. So ini adalah antara sumber tenaga baru yang telah dikenal pasti, iaitu biodiesel, biogas dan bioetanol, di mana ketiga-tiga tenaga ini kita boleh perolehi daripada sumber berasaskan kepada biologi ataupun sumber bahan buangan yang mengandungi banyak karbon. Kalau adik-adik belajar dulu, ada organic carbon, ada karbon komponen yang mempunyai banyak karbon, mempunyai banyak hidrogen, dan itu adalah antara sumber yang telah dikenal pasti mampu memberi ataupun mampu menjadi platform untuk menghasilkan tenaga baru ini. Dan selain ini adalah kalau kita tengok antara contoh biodiesel. Apa itu biodiesel? Kalau ikutkan secara dia panggil apalah, istilah dia adalah contemporaneous or non-fossil and a complex biogenic organic and inorganic solid products formed by natural and anthropogenic process. Kalau ikutkan adalah kebanyakan adalah non-fossil lah, maknanya daripada bahan buangan ataupun consider biological waste yang produce daripada aktiviti-aktiviti manusia sekarang lah. Contoh kita tengok dalam gambar tu saya sediakan adalah ini sangat popular antara yang popular di Malaysia, di mana kita merupakan pengeluar kelapa sawit, industri kelapa sawit di dunia, di mana bila terdapat penghasilan industri yang sangat besar, dia akan menghasilkan banyak bahan buangan, dan kita telah kenal pasti bahan buangan yang adalah contohnya tandan kelapa sawit. Kalau adik-adik berasal daripada contoh daripada Fedah ataupun kawasan-kawasan yang ada kebun kelapa sawit, ini antara bahan buangan yang sangat popular, di mana dia berpotensi untuk digunakan sebagai sumber tenaga baru di kemudian hari. Dan kalau adik-adik tengok yang kat bawah tu adalah yang berwarna hijau tu adalah salah satu sumber ataupun dia panggil
new materials ataupun bahan baru yang telah dikenal pasti mempunyai potensi yang besar untuk digunakan sebagai bahan untuk menghasilkan tenaga baru juga, iaitu kalau secara saintifik we call it as a microalgae. Kalau adik-adik boleh refer balik dalam kelas belajar biologi kan, kita ada banyak jenis organisma dan salah satunya adalah mikroorganisma. Dan mikroorganisma tu ada kategori sama ada bakteria, virus ataupun cyanobacteria atau mikroalgae, makroalgae. Itu adalah salah satu komponen ataupun organisma yang boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga baru. So apa yang adik-adik akan belajar dekat sini nanti bila kalau adik-adik interested or feel that you have you think that you are really interested and would like to explore more about this current or renewable energy in the future, apa yang adik-adik akan belajar adalah contohnya what type of biomass yang boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga baru, and then apakah contoh-contoh tenaga baru yang boleh dihasilkan daripada bahan buangan ataupun biological material yang ada di Malaysia ke all over the world. Yang macam saya tunjuk tadi adalah antara contoh lah, kita ada biodiesel, bioethanol ataupun biogas. And then dan yang penting apa yang adik-adik akan belajar adalah macam mana untuk menghasilkan tenaga-tenaga ini. Daripada situ apa dia belajar macam mana proses yang terlibat. Di mana ilmu ini amat penting. Contoh you dah habis belajar, nanti saya akan tunjuk antara company yang how to say actively or start to move forward to explore this new energy. So kalau bila adik dah betul-betul dah ada pengetahuan ini, mungkin adik-adik boleh cuba apply job dekat company-company tersebut. Okay. Dan biasanya kalau tengok balik tenaga daripada biogesim ni dia kalau kita biomass adalah daripada biological material that consider waste, and then one of example kalau saya bagi contoh tadi adalah empty fruit punch ataupun tandan kelapa sawit, di mana dia adalah komponen-komponen biologi lignoselulose yang mempunyai selulose, hemiselulose dan lignin. Kalau adik-adik boleh refer balik lah, macam adik belajar masa tingkatan 5 dulu atau masa matrik, apa fungsi selulose, apa hemiselulose, apa itu lignin, dan sekarang ni daripada ilmu tu adik boleh tengok macam mana komponen-komponen ini digunakan di masa hadapan. Selain daripada biogesim juga, selain daripada lignoselulosic biogesim, adik-adik tenaga diperbarui juga boleh dihasilkan dengan menggunakan mikroorganism. Contoh yang apa yang kita buat dekat bioprocess engineering technology ini adalah seperti gambar di bawah lah. Contoh yang hijau tu adik boleh kata, yang hijau tu adalah microalgae macam saya explain tadi. Daripada microalgae ni apa yang adik-adik boleh explore ada contoh, kalau tengok gambar kat bawah tu dia panggil OB tu adalah oil body, di mana lipid. Lipid ni kita boleh extract and kita boleh tukar kepada biodiesel. Dan maknanya bila kat sini apa yang adik-adik akan belajar, teknologi yang terlibat macam mana untuk mengekstrak lipid itu dan juga menukarkan lipid itu kepada tenaga baru. Selain itu juga di bioprocess engineering technology juga kita ada memberi peluang kepada pelajar untuk explore menghasilkan fuel cell, iaitu electricity daripada aktiviti-aktiviti mikrob dalam contoh medium ataupun substrate daripada bahan buangan. Maknanya adik-adik akan menggunakan contohnya bakteria, dan bakteria itu akan hidup dalam bahan buangan tersebut dan akan menghasilkan tenaga elektrik. Dan situ kita akan bagi training lah macam mana the process involved during the fermentation process, how you would like to set up this fuel cell or this kind of thing. So dan ini adalah contoh-contoh khusus yang terlibat lah, maknanya di mana kita ada bukan tidak wajib, nak kata wajib tu tidak, ada one of this course that you have to take. For example macam microbiology industry, itu adalah subjek wajib yang adik-adik akan belajar, iaitu macam Dr. Hafizi nyatakan tadi, di mana adik-adik akan belajar fungsi pelbagai jenis mikrob, virus, bakteria dan juga algae ataupun kulat, fungi, dan contoh reka bentuk pengiraan dan pengoperasian bioreaktor, amali lanjutan sistem bioreaktor adalah antara subjek yang adik akan belajar, di mana
adik-adik akan diberi pendedahan untuk design reaktor dan juga untuk untuk hands on, or you can use or you can learn how to use that bioreactor. So and at the same time, adik-adik juga akan belajar berkenaan dengan biogysim recovery. As I mentioned just now, there's a lot of biogysim or biomass available around us, which is very consider a big potential that can be explored for future energy. So ni antara aktiviti pembelajaran yang saya tunjuk di sini adalah contoh-contoh apa yang you akan belajar lah. Kalau tengok dekat paling hujung sekali ada penghasilan biogysim tu, tu adalah contoh-contoh you punya senior try to cultivate the microalgae and then that to produce the biogysim, and then the biogysim we go for to the fermentation process. Kalau tengok dekat tengah tu adalah aktiviti fermentasi ataupun penapaian untuk menghasilkan contoh etanol sebagai sumber tenaga baru, dan next one adalah proses penyulingan. Kita akan ekstrakkan kita akan ekstrakkan etanol produce from fermentation tersebut dan kita akan dapat etanol tersebut. So as a kerjaya, yang apa yang boleh saya share dulu sebelum saya bekerja as a lecturer, saya bekerja sebagai pegawai penyelidik dekat Malaysia Palm Oil Board ataupun Lembaga Minyak Sawit Malaysia, which sebagai pegawai penyelidik, what we did is like to explore and then to come up with technology how we want to convert all the mass or biomass that produced from the palm oil industry. So from that kita nampak that you belajar biology is not only can focus on medical or biotechnology sahaja, pada you can explore a lot of things. Ada banyak cabang lagi boleh explore. And then kerja banyak jenis kerja yang you boleh explore. For example, pegawai sains dekat kementerian, pegawai penyelidik ataupun ahli saintis, and kalau dalam bentuk dalam pemprosesan dan pembuatan, contohnya sebagai jurutera proses atau jurutera biokimia atau bioproses, dan lastly sebagai eksekutif untuk QA QC. Saya nyatakan dekat slide ni kalau you tengok antara syarikat-syarikat yang you boleh explore lah when that's related to this kind of field. Contoh MPOB ataupun Felda, SMW, and kalau you tengok tu the Green Lagoon is satu company that explore to look into methane capture. Contoh bahan buangan daripada pembahan yang akan menghasilkan biogas methane, dan gas methane ni banyak adalah consider sebagai salah satu bahan pencemaran udara yang paling tinggi, di mana this methane tersebut boleh kita gunakan untuk menghasilkan electricity. Dan how to use that, you have to capture the methane first and then convert into the electricity. So that's one of the company available in Malaysia that you can apply lah. Apart from that, you have the ExxonMobil, DuPont, and also Petronas. Petronas also start to explore the potential of biomass or biogysim sebagai sumber tenaga baru di kemudian hari. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sebarang pertanyaan boleh usulkan dekat chatbot dan juga kepada pengerusi majlis. Saya serahkan kepada pengerusi majlis. Terima kasih. Dengar suara saya? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan-rakan semua. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Saya akan diberi amanah untuk menyampaikan berkenaan dengan satu tajuk Enzyme Technology in Industry. Kita mulakannya. Okey, secara ringkas kita akan talk saya akan terbahagi kepada ringkas sahaja, kita sekadar perkongsian melalui beberapa bahagian, iaitu kita akan cakap sikit sebelum kita kena tahu apa itu teknologi aplikasi teknologi enzim. Kita mungkin kenal sikit apa itu enzim, dan kita akan lihat secara general sebenarnya enzim ni di sekeliling kita. Dan yang lebih menariknya, kita akan melihat macam mana sebenarnya kita menghasilkan enzim ni
dan sebenarnya setiap satu proses yang dijalani itu akan dipelajari di dalam kursus teknologi bioproses, engineering bioproses ni ya. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, sedikit latar belakang mengenai diri saya sendiri. Sebagaimana yang Tuan Nur Hisham tadi katakan bahawa beliau adalah salah seorang daripada alumni USM, saya pun dengan berbesar hatilah nak menyatakan saya juga adalah salah seorang daripada alumni KMPP yang mana Tuan Nur Hisham sendiri adalah guru saya, pensyarah-pensyarah saya dan bersama pensyarah-pensyarah lain lah. Dan KMPP juga punya tempat yang istimewa di hati saya, memandangkan ibu saya juga adalah merupakan salah seorang pensyarah di KMPP, tapi beliau dah terpencil lah. Jadi setiap satu titik kejayaan dan permulaan tu bermula salah satu sumbangannya daripada KMPP juga. Okey, secara ringkas saya merupakan salah seorang pensyarah kanan di teknologi bioproses dan research interest saya adalah seperti saya melakukan kajian dalam plant proteolytic enzyme dan juga bidang-bidang berkaitan dengan enzim teknologi dan juga biokatalisis. Okey, dan berkenaan dengan subjek-subjek undergrad yang saya telah mengajar, seperti adik-adik tahu, saya yang tajuk kita sekarang enzim teknologi dan juga quality assurance dan juga saya juga mengajar beberapa subjek seperti praktikal dalam proses hiliran ya. Okey, jom sebelum kita teruskan dengan teknologi enzim aplikasi, kita imbas sedikit apa tu sebenarnya enzim. Dan saya tahu saya setelah diberi amanah menyampaikan tajuk ni, saya browse through antara subjek-subjek dalam biologi, subtopiknya, dan saya lihat adik-adik juga dah familiar dengan istilah biokatalisis ni kan. So secara ringkas kita tengah cakap tentang catalyst. So catalyst tu adalah apa-apa jua yang mempercepatkan reaction dan of course dia dikatakan bio. So bio tu selalunya dia daripada sumber biological material, sama ada daripada protein ataupun kadang-kadang juga daripada RNA. Okey, dan catalyst seperti yang kita tahu, catalyst tu mempercepatkan reaction dia lebih laju. Okey. Okey, so kita kata kalau kita bercakap mengenai enzim, okey, senang saja. Kita kata enzim ni dia kalau bagi saya I'm excited to talk about enzim because dia satu kurniaan Allah dalam tubuh badan kita, dalam biological, dalam natural resources yang dengan kehadiran dia tindak balas kimia yang adik-adik tahu, segala tindak balas kimia tu menjadi lebih cepat. Dan tak sekira itu dia juga sangat spesifik. Mana dia kalau adik ambil enzim tu, letak dia dalam satu concoction of mixtures, dia hanya akan bertindak dengan substrate saja. Dan macam mana dia cepatkan energi? Ingat tak kalau adik-adik belajar dia dalam kimia ada mengenai dengan energy level of reaction kan, mana dia enzim ni dia actually berkeupayaan merendahkan tenaga pengaktifan reaction dan dia juga tak berubah pun setelah dia melakukan tindak balas tu. Dia maintain je, dia masih kita boleh guna semula. Okay, itu adalah istimewaannya ciptaan Allah ni ya. Ini kan adik-adik familiar dengan energy tindak balas energy reaction ni kan. Okay, mana adik tengok selalunya kalau tenaga pengaktifan itu adalah tinggi, bila kita enzim masuk saja, maka tenaga pengaktifan tu menjadi rendah. Okay, semua ni dah kita pelajari, saya yakin di dalam subjek kimia pun dah kita pelajari kan. Okay, bila kita bercakap mengenai enzim ni dia mempercepatkan tindak balas, tu sebenarnya secepat mana satu-satu tindak balas tu. Okay, adik bayangkan jika kita makan protein di dalam sistem penghadaman kita tanpa enzim, maka protein tu nak terurai menjadi peptide, dia kalau tak ada enzim dalam tubuh badan kita, dia mengambil masa selama 450 tahun untuk terurai. Mana dia memang tak hidup lah sebagai organisme tanpa enzim ni sangat penting dalam tubuh badan kita, maka
dengan kehadiran enzim ni dia mempercepatkan zat balas kepada beberapa jam sahaja kan untuk penguraian protein kita tu. Okey. Okey, so kita dah kenal apa tu enzim. So kita lihat secara ringkas mengenai aplikasi enzim. Okey. So daripada dalam mikroorganisme, makanya enzim tu kita boleh gunakan di dalam pelbagai industri. Okay. Daripada ilmu yang kita dapat daripada benda hidup, dia dibawa keluar dan diguna dalam pelbagai industri. Dalam food industry, textile, pharmaceutical, detergent, palm oil dan juga agricultural ya. Misalnya di dalam kalau kata adik-adik makan chips atau potato chips, ada akrilik yang kita dapat browning sedap tu kan, yang kita tahu sebenarnya itu adalah sebenarnya akrilamide dan kita pengusaha-pengusaha makanan sekarang dah ada kesedaran bahawa akrilamide itu adalah sesuatu yang boleh menyebabkan kanser. Maka dengan kesedaran tu dia akan menggunakan enzim tu untuk menukarkan kepada sesuatu yang lebih selamat lah. Itu adalah salah satu teknologi dalam teknologi makanan ya. Sama juga teknologi enzim juga digunakan sebagai diagnostic tool. Misalnya dalam kalau kita tahu dalam orang mengalami diabetes dan salah satu detection kit ialah dia menggunakan glucose oxidase. Jadi kalau adik-adik tahu ada ACE di belakang itu semua itu adalah enzim kan. So glucose oxidase itu digunakan di dalam diagnostic tool untuk mengesan kandungan level glucose level di dalam darah kita. Okay, so adik-adik nampak aplikasi enzim. Okay. Dan ada beberapa lagi aplikasi enzim. Okay, yang saya nak tekankan di sini, tadi pada permulaannya saya katakan enzim itu sebenarnya berasal daripada natural resources, tapi sebagai technologists dan engineers, kita mengambil keluar bahan-bahan daripada natural resources tu dan kita gunakan dalam industrial use. Yang saya nak tekankan di sini ialah bagaimana sebenarnya enzim tu dihasilkan dalam skala yang lebih besar. Itulah subjek yang akan kita pelajari di dalam teknologi kejuruteraan bioproses dalam konteks penghasilan enzim. Saya nak memberi gambaran pada adik-adik macam mana kita hasilkan enzim di peringkat industri ya. Okey, seperti adik-adik tahu, enzim merupakan protein. Ya, dan kemudian daripada protein ni kita boleh olahkan enzim ini, protein ini menjadi mengikut kesesuaian yang kita mahu. Okey, maknanya enzim itu kita boleh design dia dan di sini di dalam teknologi engineering engineering teknologi bioproses kita akan pelajari teknik-teknik untuk engineerkan untuk mengubah dan design protein-protein tu melalui subjek-subjek berikutlah. Okey. So daripada situ kita dah ada protein yang kita nak, kemudian akan melakukan fermentasi. Okey, fermentasi tu di situ juga kita belajari mengenai melalui subjek-subjek bioanalisis dan juga optimization dan bioprocess simulation. Okey. Dan juga di samping tu setelah tu kita juga perlu mengetahui dari segi mikroorganisme menghasilkan enzim, maka di situ teknik-teknik seperti mikrobiologi, asas mikrobiologi perlu diketahui dan juga dari situ adik-adik akan belajar daripada industrial mikrobiologi yang akan dipelajari dalam kos ni. Okey. Okay, daripada situ kita menyediakan medium dan preparation untuk adik-adik untuk kita hasilkan dari segi industri dan di sini kita mempelajari melalui subjek advanced bioreactor optimization ya. Okay, jangan lupa di samping tu kita juga perlu mengawal kualiti. Okay, daripada segi kualiti tu di dalam engineering teknologi bioproses kita juga mempelajari mengenai quality assurance untuk kita pastikan bagaimana kualiti sesuatu mikroorganisme itu terkawal dan daripada small scale di dalam lab
kita upskill kepada production scale, kepada lebih besar, dan di sini ilmu-ilmu kejuruteraan akan ditekankan, okay? Dan juga kita akan adik-adik akan belajarlah macam mana nak upskill daripada lab skill kepada production skill di dalam subjek-subjek berikut ya. Okay, dah selesai kita upskill kepada production skill yang besar, kemudian kita boleh mula harvest untuk ambil hasil fermentasi itu, dan kita melalui proses hiliran. Okay. Dan akhirnya dah tak ketinggalan juga di dalam teknologi kejuruteraan bioproses, kita juga menekankan tidak berhenti di dalam lab saja, kita juga menekankan kepada penghasilan produk daripada enzim yang kita ataupun mana-mana biomass yang kita hasilkan itulah. So daripada situ adik-adik akan belajar bagaimana bioproduk itu didesign, jadi bentuk dan pembangunannya, dan juga dengan kita menekankan juga quality assurance dan juga bagaimana macam ISO dan sebagainya tu akan juga turut dipelajari dalam subjek ini. Okey. Itu adalah sedikit sebanyak mengenai perkongsian saya mengenai teknologi kejuruteraan bioproses khususnya di dalam subjek teknologi enzim, dan saya nak tekankan di sini bahawa sebenarnya dalam teknologi kejuruteraan bioproses bermula daripada desain protein tu, teknologi kejuruteraan protein itu sendiri, sehingga penghasilan kepada peringkat industri akan dipelajari di dalam subjek-subjek ini. Dengan itu saya akhiri saya punya talk di sini dan saya serahkan semula kepada pengerusi majlis. So, terima kasih Dr. Balkis atas perkongsian yang diberikan sebentar tadi. So jadi kita akan teruskan pula dengan kuis secara atas talian lah. Jadi diminta para pelajar untuk bersedia. Okey, Assalamualaikum semua, boleh dengar ke saya di sini? So sekarang kami akan mulakan dengan sesi Kahoot, sesi online game. Okey, sebelum tu saya akan sharekan sekejap ya untuk game kita pada hari ini. Sekejap ya. Semua boleh nampak ke slide saya ni? Sekejap kita tunggu sebentar. Okey, so sebelum kita mulakan kuis kita pada hari ini, saya tak tahulah ada berapa orang yang akan join, tapi sebelum saya mulakan di sini ya, saya harap anda semua boleh, pelajar-pelajar semua, adik-adik semua boleh scan questionnaire ataupun saya akan bagi link, kami daripada Jawatankuasa akan bagi link dalam komen YouTube untuk anda semua isi. Okey, dalam tu bolehlah isi nama, email, nombor telefon. Jangan risau, kami takkan stop adik-adik semua. Dia just untuk macam, apa orang kata, kita nak collect information. Okey, supaya kalau contoh sesiapa yang berminat, bolehlah kami akan call. Okey, call dan email untuk bagi bahan-bahan bacaan mengenai teknologi bioproses. Okey, so saya teruskan. So kita akan mulakan dengan online quiz yang pertama. Okey, tapi importantnya di sini adalah please take note, tolong tulis nama. Okey, jangan tulis nama singkat, tak nak letak bedah, tak nak, kita nak nama penuh. Okey, contoh nama saya Ana Masara, letak Ana Masara, and then college name, college KMPP ke, KMPK ke, tulis kat situ, dan juga matric number. Ini sangat penting sebab dia akan membantu untuk kita nak bagi hadiah lah. Kita tak naklah hadiah yang sepatutnya jadi milik adik-adik semua atau pelajar-pelajar semua jadi pada orang lain lah. Okay. Okay, so sebelum tu saya akan sharekan sikit. Okay, untuk pemenang bagi online quiz yang pertama ini, untuk first place kita akan bagi RM30 Grab Food. Okay, so kat sini nanti RM30 tu bolehlah beli apa-apa, KFC ke, McD ke, Johnny's ke, apa-apalah yang kamu semua nak. Dan second place kita ada RM20 dan yang third place kita ada RM10. Walaupun RM10 still boleh beli satu KFC. Okay, so next one. Okay, so saya akan mulakan online quiz yang pertama. Okay, ready So untuk online quiz yang pertama ini, boleh scan QR code yang saya sediakan di laman di slide ni, ataupun boleh letak ataupun boleh klik. Okey, klik link yang telah diletakkan dalam YouTube. Okey?
Okay, link tu ataupun tolong scan QR code ni. Sesiapa pun boleh join. Okay, 5 saat je dah sekarang 1, 2, 3, 4, 5. Okey dah cukup. So ada seorang lagi. Siapa lagi? 8 orang. Okey cukup 8 maksimum 8 dah Okey kita start. So tolong jawab yang soalan ni Ada 3 saja soalan. So boleh jawablah. Okey, nama penuh program ini adalah Okey, tolong jawab. Okey, apakah kejayaan tidak boleh diceburi selepas program ini? Kejap saya nak stopkan ni macam mana? Aduh. Saya dah tulis jawapan. Oh, ada orang dah jawab. Okey, adalah juga jawab. Okey, tak apa. Next dulu. Tak apa, jangan risau. Kita ada lagi game yang seterusnya. Kalau contoh tak dapat jawab yang ni, kita akan ada lagi game yang seterusnya. Okey, apakah nama pusat pengajian? Ini lama sikit, 20 second. Lagi. Okey. Okey, yang ni sempat. Okey, tak apa. InsyaAllah ada rezeki sesiapa kat sini. Okey. So, kita dah ada pemenang je. Oh, ada. Okey. So, nanti kepada pemenang yang saya dah cakap sebentar tadi iaitu kita ada J, Syamimi Ashri dan Hehe. Nama unik, tak tahulah siapa. Okey, tolong hantar detail nama dan juga phone number je lah. Nama dan phone number kepada Dr. Norin Danian at USM yang saya highlight ni di sini. Kalau nampak, saya ada share di sini. Yang email yang warna hantar nama dan juga nombor phone sahaja. Ataupun kalau nak tambah ekstra lagi pun boleh, tapi yang diperlukan adalah nama dan juga nombor phone-nya untuk dapatkan Grab voucher tu. Kepada Dr. Nohawani atau kepada MC kembalilah untuk memperkenalkan presenter yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Tanya kepada para pemenang, jangan lupa yang mana pemenang tu emailkan bukti tadi pada email yang disediakan tadi itulah. Seterusnya pada sesi keempat pada petang ni, kita teruskan pula dengan Yang Berbahagia Dr. Nohawani Salikin, Pensyarah Kanan Teknologi Kejuruteraan Bioproses USM menyampaikan slot berkaitan bidang tujahan dan kerjaya teknologi kejuruteraan bioproses, pertanian dan teknologi agrikultur. Dipersilakan Dr. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis dan juga kepada warga Kolej Matrikulasi, khususnya Kolej Matrikulasi Pulau Pinang, memberi ruang kepada kami untuk memberi penerangan tentang bidang kejuruteraan teknologi bioproses. Jadi di sini saya telah diamanahkan untuk memberikan penerangan tentang kejuruteraan bioproses untuk bahagian pertanian dan teknologi agriculture. Okey. Kita terus kepada sesi kita. Alright. So I will try to mix Malay and English. Okay. So today we are going to talk about bioprocess engineering technology in agriculture. Okay, in this session, we will have a look on how the technology enhance the agriculture, and at the same time, okay, we can see how the enhanced agriculture can improve human socio-economy. Alright, so before we proceed further, I would like to introduce a bit about myself. So firstly, for my education, I was previously a student in Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang, Rengit Batu Pahat, Johor. Okay, saya dari Johor. Dan saya juga belajar di SMKA Ma'had Muar. Juga seterusnya saya menyambut pengajian di Kisas. Kemudian saya kembali semula ke SMKA Ma'had Muar. Dan saya melanjutkan pengajian seterusnya di Kolej Matrikulasi Melaka.
Okay, so saya complete undergraduate dan master study saya di University Science Malaysia, okay, in microbiology, and then I continue my study in PhD di University of New South Wales, Sydney, Australia, okay, juga di dalam bidang microbiology dan juga molecular biology. Okay, di sini saya ingin menceritakan sedikit tentang research background saya. Okay, so research background saya berkisar tentang discovery of novel anti-nematode compound from marine epiphytic bacteria, okay, di mana kita isolate bakteria ini daripada permukaan algae and then kita extract anti-nematode compound yang boleh membunuh nematode yang saya tunjuk di sini. Okay, ini adalah Cyanorhabditis elegans ataupun nematode yang saya gunakan di dalam research. Okay, tujuan kenapa kita nak identify anti-nematode compound ini adalah untuk mencari drug ataupun chemical yang baru yang dapat kita aplikasikan dalam bidang pertanian untuk menjadi biopesticide. Okay, dan seterusnya saya juga research saya juga fokus kepada development of microbial derived nematicide, okay, mencari drug baru untuk membunuh parasitik nematode. Okay, dan saya juga melakukan research di dalam bidang enzyme production. Okay, sebentar tadi Dr. Balkis ada bercerita ya tentang enzim. Jadi di sini saya lebih fokus kepada enzyme production, okay, menggunakan sisa pertanian. Okay, menggunakan sisa pertanian di mana enzim itu dihasilkan melalui teknik fermentasi yang dipanggil sebagai solid state fermentation ataupun singkatannya adalah SSF. Okay. Seterusnya, before we proceed further, so I would like to highlight several points that I'm going to talk during this session. So the first point here is what is bioprocess engineering technology with a focus in agriculture. Okay, followed by the second point, which is how microorganisms can be used in agriculture. Okay, the third point is what are the subjects in bioprocess engineering technology program that relate to bioprocess engineering technology in agriculture. All right, and then the last point is what is the future profession for students who graduated from this program. All right, so untuk poin yang pertama di sini adalah what is bioprocess engineering technology in agriculture. Saya yakin adik-adik semua telah mendengar penerangan yang diberikan oleh Dr. Hafizi pada sesi permulaan tadi, tapi biarlah di sini saya ulang semula ya. Apakah sebenarnya bioprocess engineering technology yang mengkhusus kepada bidang pertanian? Okay, bioprocess engineering in agriculture actually it involves the application of biocatalysts, okay, which is the living cells. For example, here is the microorganism which include bacteria, fungi and yeast, okay, or their components, for example enzymes, to produce useful and value added products. Di sini produk yang useful ataupun berguna ini dan mempunyai nilai tambah yang saya maksudkan di sini adalah produk yang mempunyai nilai komersial ataupun nilai pharmaceutical. Okay, so bioconversion of waste iaitu agro waste, sisa pertanian kepada wealth ataupun value added product ini dikatalyze ataupun dikatalisiskan oleh mikroorganism, okay, melalui proses fermentasi. Okay, dalam proses fermentasi yang kita panggil sebagai solid state fermentation ini ataupun kita panggil SSF ini, kita akan menggunakan sisa pertanian. Macam-macam sisa pertanian kita boleh pakai. Okay, contohnya adalah crop residues, okay, ataupun tanaman-tanaman yang kita setelah kita guna tanaman tersebut, so terdapat baki tanaman ataupun tumbuhan yang kita tidak gunakan. Okay, contohnya hampas tebu, hampas kelapa sawit, jerami padi dan sebagainya. Okay,
termasuklah bahan buangan haiwan ternakan. Kesemua substrate ini kita boleh gunakan untuk menghasilkan value added products, okay, melalui teknik solid state fermentation. Jadi kepada pelajar, bakal pelajar adik-adik semua ni yang berminat untuk join bioprocess engineering technology akan mempelajari teknik-teknik tertentu, termasuklah teknik pengoptimuman physical dan chemical condition untuk kita melaksanakan proses fermentasi ini secara optimum dengan harapan supaya produk yang kita akan perolehi hasil fermentasi mikroorganism ini akan dapat ditingkatkan. Okay, so itulah di antara perkara-perkara ataupun topik yang kita akan tekankan di dalam program ini. Okay, seterusnya kita akan membicarakan tentang how microorganisms can be used in bioprocess agriculture. Okay, so microorganism ini dalam bidang pertanian, okay, kita boleh menggunakan microorganism untuk menghasilkan pelbagai produk, okay, yang bersifat komersial ataupun mempunyai nilai farmaceutical. Sebagai contoh, yang pertama di sini adalah kita boleh menghasilkan biopesticide. Okay, biopesticide yang selalu digunakan dalam bidang pertanian contohnya adalah crytoxin yang dihasilkan oleh bakteria dari tanah iaitu Bacillus thuringiensis. So crytoxin ini memang telah digunakan secara meluas di dalam bidang pertanian. Okey, itulah keunikan mikroorganism di mana kita boleh mengaplikasikan kegunaan mikroorganism untuk tujuan kebaikan. Contoh di sini adalah untuk nak menghapuskan pest ataupun parasite daripada merosakkan tanaman, dan kita boleh meminimumkan penggunaan bahan kimia ataupun racun perosak yang berbahaya. Seterusnya kita boleh juga menggunakan mikroorganism untuk menghasilkan biofertilizer. Okay, mikroorganism ini sebenarnya berkemampuan untuk menghasilkan mikro atau makronutrien, okay, yang sangat diperlukan oleh tumbuhan untuk tumbuh dengan lebih baik, seterusnya meningkatkan produktiviti tumbuhan tersebut. Okey, seterusnya mikroorganism juga boleh digunakan untuk menjadi bioenhancer, okey, yang dapat stimulate ataupun merangsang pertumbuhan pokok. Okey, seterusnya dapat meningkatkan tahap penyerapan nutrien oleh pokok ataupun tumbuhan dalam pertanian kita. Seterusnya menjadikan pokok itu lebih lebih rintang, okay, terhadap serangan serangga perosak ataupun patogen. Seterusnya produk yang kita boleh hasilkan, okay, dalam bidang pertanian ya dengan menggunakan mikroorganism, okay, kita boleh menghasilkan produk-produk pharmaceutical sebagai dan juga yang bersifat komersial. Produk yang bersifat komersial tadi telah disentuh dengan lebih mendalam oleh Dr. Ashraf tadi ya. Contohnya adalah biofuel, contohnya merangkumi etanol, okay, biogas, which is all of these are renewable energies. Okay, dalam masa yang sama sisa pertanian ini juga boleh digunakan untuk menghasilkan antioksidan. Okay, antioksidan, antibiotics, okay, enzymes, biosurfactants and so on. So di sini kita akan nampak betapa sisa pertanian yang kita selalu jadikan bahan buangan itu boleh kita gunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai. Jadi di sini, okay, kita terus kepada next point iaitu subjects yang relate kepada bioprocess engineering technology with a focus in agriculture. Okay, contohnya di sini kita ada beberapa subjek di sinilah yang relate kepada bidang agriculture. Contohnya di sini adalah industrial microbiology, renewable biomass, cell technology and tissue culture, okay, enzyme technology, design, calculation and operational bioreactor, and then industrial waste management, design and development of bioproducts, and then kita ada juga environmental bioprocess technology. Kita juga ada final year research project dan juga industrial training. So apa yang menariknya di sini adalah untuk subjek final year research project ini, setiap pelajar akan dilatih kemahiran untuk melakukan penyelidikan. Okay? Dan diharapkan supaya kemahiran yang ada ini akan dapat dimanfaatkan sewaktu pelajar tersebut telah bergraduasi.
Manakala industrial training ini akan melatih pelajar-pelajar kita untuk memahami dunia pekerjaan yang sebenar dan dalam masa yang sama mendekatkan kita kepada pihak industri itu sendiri. Okay? So seterusnya, kita akan berbicara tentang future profession. Okay, what are the examples of future profession for students graduated from this program? Okay, so untuk profession, student sebenarnya insyaAllah, okay, peluang pekerjaan untuk graduan daripada program ini memiliki peluang yang besar sebenarnya untuk berkhidmat sama ada di peringkat untuk bahagian government ataupun di bahagian industri dan sebagainya. Saya bagi contoh di sini ya. Contoh position yang kita boleh apply, okay, untuk institusi kerajaan. Contohnya adalah research ataupun science officers, engineers, QC manager, educators, okay, sama ada lecturer ataupun guru dan sebagainya. So contoh agensi di bawah government ini termasuklah Ministry of Agriculture and Food Industries, and then Ministry of Higher Education, okay, Felda, Felcra, Malaysian Palm Oil Board, okay, MARDI dan sebagainya. Okay, Dr. Ashraf juga telah berpengalaman sebelum ni ya bekerja di Malaysian Palm Oil Board. Okay, so maksudnya di sini memang apabila kita memiliki kemahiran dalam bidang sebegini, kita mempunyai insya-Allah akan ada peluang yang luas sebenarnya untuk mendapatkan pekerjaan sama ada di peringkat government, industri dan sebagainya. Okay, so di peringkat industri juga position yang hampir sama seperti di peringkat government, dan di sini saya highlightkan beberapa company ya yang relate dengan pertanian. Contohnya Syngenta Crop Protection Sdn Bhd, Sanofi Aventis, Dishland, and then Malaysian Agri High Tech Sdn Bhd dan sebagainya. Okay, dan yang menariknya di sini, selain daripada kita bekerja dengan majikan, kita juga boleh menjadi majikan. Okay, pelajar-pelajar daripada lepasan program ini juga berpotensi untuk menjadi majikan dan membuka ladang pertanian ataupun company berasaskan bioteknologi sendiri. Okay, contohnya anda boleh membuka research lab sendiri, okay, ataupun company-company yang berasaskan pertanian ataupun berasaskan biopestisida dan sebagainya, dan anda sebenarnya berpeluang untuk membuka peluang pekerjaan yang lagi besar kepada masyarakat di luar sana. Okay? Alright, so saya rasa untuk setakat ini saja presentation saya untuk bahagian bidang pertanian. So I would like to thank all of you for your attention and all the best for your future. Alright, so saya mengharapkan anda semua berjayalah, okay, dan boleh hubungi kami sekiranya ada apa-apa persoalan. Sekian, terima kasih. Okey, saya akan teruskan dengan sesi yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua yang hadir pada hari ini. Okay, nama saya Nurin Suliani dari bahagian teknologi kejuruteraan bioproses, Pusat Pengajian Teknologi Industri USM. So hari ini saya akan berkongsi just a brief introduction berkaitan genetik dan juga microbiology. Baik. Okay, just before we start, let me briefly introduce myself. So this is my humble education background. I was a proud alumni of College Matrikulasi Perak Gopeng, where I was a student of jurusan Sains Kaji Hayat back in 2004, I think 2003, 2004. Okay, I obtained my bachelor degree in biotechnology and Master of Science in Genetic Engineering and Molecular Biology from UPM Serdang. And I was very fortunate, alhamdulillah, to get the opportunities to further my doctoral studies and obtain my doctoral degree from Nara Institute of Science and Technology, Japan. Now, moving on to our main agenda for today. So when you see or hear the word genetic, what comes to your mind?
Mungkin adik-adik boleh isikan jawapan dalam chat box di YouTube. Okay, kalau adik-adik dengar je perkataan genetik ni, apa yang adik-adik terfikir? Ada jawapan tak so far? Belum lagi. Okay, genetik. Mungkin ada yang dah pernah belajar di dalam kuliah, especially untuk pelajar-pelajar bio, kaji hayat. Tak ada. Okay, tak apa. So moving on, I think, DNA. Okay, bagus. Syamimi Ashri, DNA. Right, good. So I think most of you here, especially adik-adik pelajar jurusan kaji hayat ataupun mungkin, free study of genes. Okay, bagus. Saya suka pelajar yang aktif, yang menjawab kan. Tak salah kalau kita jawab salah kan. Kalau kita tak jawab, kita tak tahu betul ke tidak kan. Okay, ada tak lagi? Genetik. Now, okay, mungkin bukan sahaja student daripada bio, tapi adik-adik pernah juga belajar dalam subjek sains ataupun biologi kan di sekolah. So belajar tentang sel dan bahan genetik di sekolah ataupun dalam kuliah di matrikulasi. And I'm pretty sure that everyone here knows that inside the living organism or cells, one of the genetic materials is called DNA kan, macam adik Syamimi sebutkan tadi tentang DNA. So DNA ni dia mengandungi set arahan biologi yang membentuk corak atau kepribadian individu. So each of us carry a different set of genetic material. So maksudnya kalau adik tengok ada some people they have blue eyes, some would have green eyes and some would have brown eyes. So berbeza. Okay. So not only us human beings carry these kind of genetic materials, but other living cells such as plants, animals, microorganisms and viruses, they also carry genetic materials. So in our program, you will learn and dive deeper into this central dogma of biology, the so-called central dogma. I think mungkin adik-adik dah pernah nampakkan benda ni dalam kuliah bio. So daripada DNA akan berlaku proses transkripsi untuk menghasilkan RNA, and then from there translation, proses translasi akan berlaku untuk menghasilkan protein. Okay, adik-adik juga akan didedahkan dengan teknologi recombinant DNA ataupun DNA recombinant technology, di mana kita akan menggunakan teknik-teknik asas dalam biologi molekul seperti macam mana kita nak keluarkan DNA daripada sel bakteria contohnya, dan kita gunakan bakteria ni untuk proses pengklonan ataupun gene cloning. So semua tu adik-adik akan belajar dalam program ni. Okay. Dan adik-adik juga berpeluang untuk belajar menggunakan software ataupun alat bioinformatik untuk kita terjemahkan, macam mana kita nak terjemahkan bacaan DNA ni kepada DNA dan kemudiannya kepada protein. So semua tu kita akan cover dalam satu kursus yang kita panggil DNA and Metabolite Technology. Right, so when I was doing my bachelor degree, I was really into microbiology. Macam yang adik-adik semua tahu, mikroorganisma ni dia size dia sangat kecil. So kita kena pakai mikroskop kan, baru kita boleh nampak bakteria tu macam mana. So what really fascinates me is that how these tiny creatures, they can really have a huge impact on us human being. So macam my colleague cakap tadi, microbes ni dia ada dekat mana-mana kan. So dia boleh terlibat dalam banyak jenis bidang in many aspect and different field. Contohnya Dr. Ashraf sebutkan tadi dalam bidang tenaga bioenergi, okay, untuk menghasilkan tenaga baharu kan.
And then Dr. Hawani juga ada mention peranan bakteria dalam bidang pertanian. Okay, and to add to that, contoh yang paling mudah yang saya boleh berikan adalah roti. Semua orang kat sini makan roti kan, roti for breakfast. So pembuatan roti memerlukan ragi ataupun cell yeast. Okay, ini Saccharomyces cerevisiae yang kita gunakan. Kalau tak ada cell yeast ni, adunan roti ataupun dough adik-adik tu dia tak akan naik, dia tak akan kembang. Okay. Dan satu lagi contoh yang mudah adalah Yakult ataupun yogurt. So dua produk ni pun menggunakan bakteria baik, kita panggil lactobacillus, untuk yang berperanan sebagai probiotik dan memberikan kesan yang baik kepada tubuh badan manusia. So kita akan belajar, adik-adik akan belajar bagaimana untuk manipulate genetic material dalam mikroorganisma untuk menghasilkan not only food and feed but also biofuel, biomaterials, ubat-ubatan, vitamin, health supplement and stuff like that. Now, rakan-rakan saya tadi dah banyak bercerita tentang job prospect kan. So and then like I mentioned just now, bakteria ataupun mikrob ni dia ada dekat mana-mana. So that's why kalau adik-adik ada knowledge berkenaan genetik dan juga microorganism, you can actually masuk mana-mana bidang pun, sebab itu ilmu yang basic yang kamu boleh gunakan. Contohnya kan dalam bidang agriculture tadi Dr. Hawani ada sebutkan macam mana kita gunakan microbes untuk tambah baik kualiti, contohnya kat sini jagung kan. Dan medical pun kita boleh cari kegunaan ataupun properties yang dihasilkan oleh mikrob tu sendiri untuk tujuan perubatan. Pharmaceutical, macam Dr. Hafizi mention tadi, kita gunakan bakteria untuk hasilkan insulin contohnya. Food industry, tadi saya dah sebut, Yakult, roti, kimchi, fermented food dan sebagainya. So itu sedikit sebanyak yang adik-adik akan belajar dalam program ni. So saya harap kita akan berpeluang untuk bertemu di USM Penang nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nurin Zaini di atas perkongsian yang menarik sebentar tadi. Tanpa kita sedar, ini merupakan panel yang terakhir pada petang ini. Dijemput yang bahagia Dr. Muhammad Hafizi Abu Bakar, pengerusi rancangan teknologi kejuruteraan bioproses, untuk menyampaikan slot berkaitan struktur kurikulum dan syarat-syarat kemasukan ke program sarjana muda teknologi kejuruteraan bioproses. Dipersilakan Dr. Okey, terima kasih pengacara majlis Cik Intan. Okey, baik. Saya rasa pelajar polis matrikulasi atau pelajar STPM, lepasan STPM dan setara telah mendengar ilmu dan juga maklumat-maklumat yang dikongsi oleh rakan-rakan saya penceramah dan juga pensyarah daripada teknologi kejuruteraan bioproses. Dan sesi yang ke-6 ini adalah sesi yang terakhir iaitu sesi berkenaan struktur kurikulum dan syarat-syarat kemasukan. Saya rasa tentu semua pelajar kolej matrikulasi, pelajar asasi ataupun pelajar lepasan STPM nak tahu apakah kandungan khusus yang ada dalam program sarjana muda teknologi kejuruteraan bioproses dan apakah syarat-syarat kemasukan. Okey. Secara amnya curriculum structure for the bioprocess engineering technology program, and so it is a 4 years of study consisting of the 140 units, 140 unit yang diperlukan untuk graduations. Jadi secara amnya saya boleh katakan pada tahun yang pertama kebanyakan kursus yang ditawarkan dalam program ini melibatkan kursus-kursus yang berbentuk fundamental, yang basic, yang asas. Jadi dalam teknologi kejuruteraan bioproses, semua kursus yang asas yang menghubungkan ilmu-ilmu dalam teknologi kejuruteraan bioproses akan ditawarkan pada tahun yang pertama. Sebab kita tahu tahun pertama adalah tahun di mana pelajar baru mengetahui, baru nak belajar, baru nak adapt, baru nak tahu apa itu teknologi kejuruteraan bioproses dan sebagainya. So ini adalah kursus yang akan ditawarkan pada tahun pertama yang melibatkan microbiology industry, asas teknologi bioproses, teknologi DNA dan metabolite dan sebagainya. Dan pada tahun yang kedua,
pelajar akan belajar tentang Industrial Applications of Bioprocess Engineering Technology. Okey, pada tahun yang kedua ini kita akan memperkenalkan beberapa kursus yang berbentuk industrial scale. Contohnya teknologi enzim, pengenalan kepada teknologi omik, renewable biomass seperti yang diterangkan oleh Dr. Ashraf, bioreactor design dan juga teknologi sel dan tissue culture dan sebagainya dan setara. Dan kursus yang kedua ini seperti yang saya katakan dia lebih bersifat industri di mana kita nak melihat pengetahuan kemahiran yang diperolehi pada tahun yang pertama boleh diaplikasikan di peringkat industri pada tahun yang kedua. Kemudian pada tahun yang ketiga kursus yang terlibat lebih kepada Advanced Bioprocess Engineering Technology di mana kursus-kursus pada tahun yang ketiga pelajar akan didedahkan tentang pengetahuan yang lebih advance berkaitan program ini. Dan juga pada tahun yang ketiga juga kita dapat lihat di sini ada satu kursus di mana para pelajar akan melibatkan diri dalam aktiviti yang berbentuk komuniti dan masyarakat. Contohnya di kursus IBA 312 Bioproses dan Masyarakat. Jadi kursus sebegini sebenarnya boleh menarik minat pelajar untuk mempamerkan produk-produk yang dihasilkan sepanjang pada tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga untuk dilihat, untuk dikongsi bersama dengan komuniti ataupun masyarakat. Okey, dan juga tahun ketiga para pelajar akan diberi peluang untuk melakukan projek penyelidikan teknologi kejuruteraan bioproses. Okey, dan tahun yang keempat para pelajar perlu mengambil mengambil kursus latihan industri ataupun industrial training di mana para pelajar dikendaki untuk untuk menghadiri latihan industri selama 24 minggu ataupun 6 bulan di syarikat ataupun di government sectors ataupun di institusi ataupun di mana-mana companies yang related terhadap bioproses. So ini memberi peluang kepada pelajar untuk mengetahui the reality, the real situation at the industry. Apa yang dipelajari pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan tahun keempat. Dan latihan industri ini diletakkan pada semester yang terakhir iaitu semester yang ke-8. Jadi since latihan industri ini diletakkan pada semester yang ke-8, jadi selepas habis latihan industri ini memberi peluang kepada pelajar ataupun graduan daripada program ini untuk terus diserap ke industri jikalau company ataupun syarikat itu berminat untuk mengambil pelajar daripada program ini. Okey, itu secara ringkas curriculum structure yang ditawarkan dalam program teknologi kejuruteraan bioproses. Dan saya juga ingin berkongsi dengan adik-adik pelajar Kolej Matrikulasi. Ini senarai akademik staff yang terlibat dalam program teknologi kejuruteraan bioproses. Kita ada seramai 15 akademik staff yang terdiri daripada profesor madya dan pensyarah kanan dan juga pensyarah. Okey. Dan ini adalah fasilitis yang ada di Makmal Teknologi Kejuruteraan Bioproses. Kita mempunyai beberapa fasilitis yang setaraf dengan application dalam industri. Okey. And then di dalam program ini juga para pelajar ataupun pelajar yang mengambil kursus ini boleh melibatkan banyak aktiviti sama ada dalam kampus atau di luar kampus. Untuk program teknologi kejuruteraan bioproses kita ada beberapa program di mana para pelajar boleh untuk menghadiri exchange program antara universiti berbeza sama ada dalam negara dan luar negara, dan kita juga mempunyai industrial visit program di mana para pelajar mengikut batch tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga untuk pergi ke company, ke syarikat, ke factory yang terlibat dalam bioproses untuk melihat sendiri penerangan produk-produk yang dihasilkan. Dan kita juga seperti yang saya terangkan, kita ada community project dalam beberapa kursus yang ditawarkan dalam program kita, dan juga dari segi seminar presentation, dan juga kita ada juga exhibition event di mana para pelajar akan dalam grup menghasilkan produk dan akan mempamerkan dan akan melakukan sesi pitching produk yang dihasilkan. Dan ini adalah antara program yang dijalankanlah dalam program teknologi kejuruteraan bioproses. Okey, ini adalah gambar di mana para pelajar kita pergi ke beberapa company seperti Yakult, Brand Century dan juga K Biocorp.
Okey, so ini yang saya maksudkan untuk khusus Bioprocess Society di mana para pelajar akan mempamerkan produk-produk yang dihasilkan dan berkongsi dengan pelajar sekolah, dengan komuniti dan sebagainya. Okey, dan juga saya nak berkongsi juga dengan adik-adik semua tentang career prospect seperti yang diterangkan oleh penceramah kawan-kawan saya tadi pencerah kanan tadi, banyak ruang kerjaya yang boleh adik-adik dapat daripada teknologi kejuruteraan bioproses ni yang melibatkan banyak bidang dalam industri kita, sebab negara kita tengah menuju ke arah negara yang berbentuk industri jadi direction ataupun kita punya direction negara kita tu dah menuju ke arah yang berbentuk industri ini. Jadi pekerjaan-pekerjaan pada masa depan ni akan berfokuskan kepada benda-benda yang saya nyatakan dalam skrin ni. Okey, dan juga saya pun nak tunjuk juga nak kongsi bersama dengan adik-adik semua alumni daripada program ini yang telah bergraduasi dan sekarang mereka semua telah mendapat pekerjaan-pekerjaan especially di private sectors contohnya di Biocon, di Sains Darby Teknologi, di Hobbit Sdn Bhd, Malaysian Vaccine and Pharmaceutical Sdn Bhd, dan mereka juga selalu datang ke pusat pengajian ke dalam program kita untuk berkongsi bersama dengan pelajar-pelajar di bawah program teknologi kejuruteraan bioproses. Dan juga saya juga nak berkongsi di sini tentang monthly gross income ataupun salary ataupun gaji alumni daripada program kita iaitu hampir 23.4% salary mereka adalah dalam lingkungan 3,000 ke 4,000 dan 21.8% salary mereka berada dalam lebih daripada 5,000 ini adalah yang jumlah peratusan yang saya katakan yang terbesar lah dari segi proportion keseluruhan alumni kita yang bergraduasi daripada program ini. Jadi saya boleh katakan secara average-nya graduan daripada program kita ini, program teknologi kejuruteraan bioproses, boleh memperolehi gaji lebih daripada 3,000 secara average-nya. Kalau fresh grad tu dia boleh mendapat gaji yang lebih daripada 3,000. Okey. So ini juga adalah graduate employability ataupun kebolehpasaran graduan di mana program teknologi kejuruteraan bioproses pada tahun 2019, 2020, 2021 pada waktu COVID ni kami menyaksikan pada tahun 2020 di mana satu dunia menghadapi masalah retrenchment pekerja terpaksa diberhentikan oleh syarikat dan sebagainya, tetapi graduan bioproses memperolehi 100% mendapat kerja dan juga pada tahun 2021 tahun lepas kita memperolehi 94.5% mendapat kerja. Jadi di sini kita tengokkan more than 90% graduan bioproses daripada USM mendapat pekerjaan terutama dalam private sectors. Okey. Dan ini adalah social media account daripada program kami dan juga pusat pengajian teknologi industri. Okey, so jangan lupa untuk follow, insyaAllah segala info, segala update berkenaan dengan program akan dikongsi dalam Facebook ini. Okay, so this is very important, which is the entry requirement ataupun syarat-syarat khas kemasukan ke program ini. Okay, secara generalnya untuk syarat-syarat khas, yang diletakkan oleh pihak USM adalah sangat, saya harap boleh nampak. Okey, saya sebutkanlah syarat-syarat untuk syarat-syarat AM ni secara generalnya dia hanya perlu lulus sijil pelajaran Malaysia, kemudian dia perlu lulus sijil STPM ataupun lulus sijil matrikulasi dan juga dia perlu untuk memperolehi band 2 untuk MUET so untuk syarat general ni, general entry requirement ni dia sangat saya rasa sangat mudah lah which is saya rasa semua pelajar kolej matrikulasi boleh lepas syarat ini. Cuma untuk
syarat-syarat khas program sarjana muda teknologi kejuruteraan bioproses dengan kepujian untuk pelajar lepasan Kolej Matrikulasi KPM, pelajar asasi, pelajar diploma perlu untuk mendapatkan CGPA at least 2.75, okey, dan memperolehi grade C untuk mathematics kan. Dan salah satu daripada subjek subjek chemistry, physics dan biologi. Okey, tapi untuk diploma hanya perlu daripada diploma yang bidang berkaitan dan hanya perlu mendapatkan CGPA 2.75. Tetapi untuk STPM dan Kolej Matrikulasi KPN ataupun asasi, mereka bukan hanya perlu dapatkan 2.75 tapi perlu pastikan C grade untuk matematik dan salah satu daripada subjek chemistry, physics dan biologi. Jadi saya percaya adik-adik pelajar Kolej Matrikulasi STPM ataupun asasi ataupun staraf boleh lepas syarat minimum ni. Saya rasa syarat minimum ni cukup. Saya rasa kebanyakan ramai kerana pelajar-pelajar STPM, pelajar matrikulasi dan sebagainya adalah pelajar-pelajar yang pandai yang pintar. Saya rasa boleh dapat lebih daripada ni kan. So ini adalah syarat-syarat minimum lah kan. Okay. So why should you take this program? Okay, seperti yang diterangkan oleh rakan-rakan saya pensyarah kanan yang sebentar tadi kan, program teknologi kejuruteraan bioproses ini adalah salah satu bidang yang emerging yang akan naik kan, since negara kita menuju ke arah direction negara yang berbentuk industri kan, yang menghargai bidang-bidang kesihatan, yang menghargai bidang-bidang agriculture pertanian dan menghargai bidang-bidang berbentuk biojisim dan sebagainya, tenaga kan. Jadi program yang ditawarkan daripada pihak kami ini mampu memberi pendedahan dan mampu menyediakan graduan kita dengan pengetahuan dan juga kemahiran yang diperlukan oleh negara. Okey, jadi kalau adik-adik atau pelajar teknologi memilih program kami ini, so ini adalah benefit yang boleh diperolehi seperti mengetahui current status update on the knowledge and technology skill related to bio-based product development dan juga to impart the fundamental knowledge on the processing stages in the bioprocess related application and research area. Dan juga since program kami berbentuk engineering teknologi, jadi kandungan khusus konten khusus ataupun program yang kami jalankan akan menghasilkan graduan yang punya idea, innovation dan juga inventive mindset di mana mereka boleh menghasilkan teknologi yang lebih efficient, reliable for the society needs. Pada masa yang sama juga seperti yang saya terangkan tadi, our graduate employability adalah melebihi 90%, secara average 94.5%, dan menyaksikan program di teknologi kejuruteraan bioproses antara yang tertinggi dari segi graduate employability dalam program-program di USM. Dan yang terakhir adalah kita melihat data-data daripada alumni kita yang baru bergraduasi daripada program ini, salary range adalah more than 3,000 kerana kita sentiasa berhubung dengan alumni kita apabila mereka telah bergraduasi, telah habis belajar untuk pastikan mereka ini untuk pastikan program kita orang sentiasa hidup, sentiasa relevan dengan industri needs. Jadi bila kita lihat, bila kita tanya kepada pelajar-pelajar yang bergraduasi pada program ini, berapakah gaji mereka pada permulaan, kebanyakan mengatakan lebih daripada 3,000. Jadi ini adalah salah satu daripada selling point mengapa adik-adik pelajar teknologi boleh menimbang untuk mengambil program ini. Dan tak dilupakan juga, saya rasa di peringkat Kolej Matrikulasi Pulau Pinang juga diingatkan kepada semua untuk mengisi UPU online. So saya pun suka cerita untuk mengingat kepada adik-adik semua untuk mengisi UPU online ini pada sebelum 31 Mac 2022 sebelum pukul 5 petang. Jadi proses permohonan ini kita sedia maklum untuk permohonan baru. Selepas daripada deadline hanya dibenarkan untuk kemas kini sahaja. Jadi saya rasa di peringkat Kolej Matrikulasi sendiri sudah tentu pihak pengurusan akan
akan lebih tahulah proses dan sebagainya untuk memastikan semua pelajar matrikulasi memohon menggunakan UPU online ini. Dan diharap melalui perkongsian daripada saya dan juga rakan-rakan penceramah sebentar tadi boleh memberi satu dimensi pengetahuan baru kepada adik-adik semua berkaitan dengan program yang kami terangkan pada hari ini dan insya-Allah boleh memilihlah program kami ini sebagai salah satu pilihan dalam permohonan UPU online. Okey. So ini kalau ada apa-apa masalah ataupun nak bertanya tentang program untuk mendapatkan maklumat dan sebagainya, feel free to contact us ataupun boleh terus direct kepada saya. Ni nombor handphone personal saya terus pun boleh. Tak ada masalah kita boleh share, kita boleh bagi brochure, kita boleh bagi maklumat-maklumat lanjut dan kita juga boleh bercakap secara personal maksudnya secara direct terus dengan pelajar yang ataupun potential students yang berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan program yang kami tawarkan. Okey. So saya rasa itu saja di pihak saya. Okey, daripada pihak saya. So untuk wrap up di sessions ni, saya nak berkongsi sedikit video daripada program teknologi kejuruteraan bioproses, okay, that can summarize all those area that has been explained by our lecturers yang tadi tu, okay. The key to a better future has always been at our fingertips. All we need to do is reach for it. Achieve a healthier body by consuming probiotics. Improve our agriculture with microbes. Save our polluted environment through bioremediation. Battle viruses using vaccines developed with animal tissue culture. Invent renewable bioenergy from plants and waste. Utilize every inch of a plant to make sustainable biofuels and bioplastics. Bioprocess makes all of this possible. Bioprocess allows us to reach above and beyond and unlock all of nature's potential. Join us and create a better future now. Okey, saya rasa itu sekian pada saya. Kita kembali kepada pengacara majlis, Encik Intan. Okey, terima kasih di atas perkongsian doktor sebentar tadi. Jadi maksudnya kat sini selesai sudahlah kita semua mendengar perkongsian yang istimewa dan sangat berguna untuk para pelajar yang disampaikan oleh para panel kita yang sangat pengalaman pada petang ni. Maka dengan ini berakhirlah program Sembang Santai Kemasukan Pelajar ke program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Bioproses Pusat Pengajian Teknologi Industri Unity Science Malaysia dengan kerjasama Unit Kaunseling dan Psikologi Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Jutaan terima kasih diucapkan kepada para panel kerana sudi berkongsi kepada kita semua berkaitan dengan program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Bioproses dan terima kasih juga kepada semua pelajar Kolej Matrikulasi seluruh Malaysia kerana memberi kerjasama yang sangat baik sepanjang majlis ini berlangsung. Susunan kemaafan sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Harap berjumpa lagi di lain masa. Saya pun dah tersijuk dah ni. Sekian, terima kasih.